Seterusnya, semua populasi berusia 60 tahun ke atas yang telah lengkap vaksinasi, tak kira jenis vaksin, dan semua penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu dapatkan suntikan dos penggalak pada Februari 2022 untuk mengekalkan status vaksinasi lengkap. For all residents who are above the age of 60, and for anyone who took the Sinovac vaccine as your primary series, will need to take a booster dose by February in order to maintain your fully vaccinated status. If you do not do so, your status will be switched to the white label, which means that you are not fully vaccinated on your MySejahtera. Terima kasih. Seumur hidup aku ini yang pertama, bukan hanya dos kedua, vaksin penggalak pun ada. Perlukah aku terima yang ketiga? Sinovac, Pfizer atau AstraZeneca? Sungguh ku merasa resah untuk menilai sesuatu yang indah, namun ku ada pepatah yang aku ubah. Di sana hanyalah menanti, tak boleh merem, tak sendiri. Bertanya kabar di WhatsApp yang ada, nasiblah baik unlimited data, namun rindu bagai Nabila. Dan di sini tetap menunggu, kena kuarantin harum biru. Nasi tak luak, makan pun tak lalu, sanggup menunggu lengkap dos di bahu. Sayang nak rentas negeri, tunggu dulu. Okey. Nampak kat situ. Okey. Stop dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dikira diucapkan kepada anda semua. Hari ini 16 Disember 2021. Mula-mula saya cakap mungkin dalam zaman teknologi ni, fitnah, tuduhan, edit dan sebagainya, mula-mula saya malas nak ambil tahu. Okey, terkeluar muka KJ menyatakan perlu lengkap dos ketiga untuk itulah inilah apa kaki dia tu. Akhirnya jumpalah satu video yang menyatakan yang memang suara dan memang itulah videonya, iaitu pengumuman daripada Menteri Kesihatan kita KJ Khairy Jamaluddin. Itulah okey, sebelum Februari sekian golongan. Minta maaf kalau yang apa saya dipahamkan, kalau anda sudah lengkap 2 dos Pfizer, tak perlu ambil dos penggalak. Macam tu okey, tak apa, ruang komen ada, tolong betulkan. Tetapi jika anda Sinovac ataupun AstraZeneca lengkap 2 dos sebelum Februari, anda kena ambil dos ketiga, dos penggalak. Yang mana, kalau saya silap, betulkan, iaitu yang mana Azan. Sekejap, nanti kita sambung. Okey, kita sambung. Okey, yang mana sebelum ni saya pernah buat video apa yang kenapa timbulnya ataupun wujudnya ataupun munculnya golongan-golongan anti vaksin. Dan sekarang ni siapa yang dah lengkap 2 dos dan mungkin tak puas hati untuk menerima kenyataan bahawa ada dos penggalak, dos yang ketiga ni, okey, mungkin golongan-golongan ini dah mula beralih arah
Mungkin ini sekadar komen saya, ulasan saya, mungkin dah beralih arah untuk menjadi golongan anti-vaksin. Okey. Jadi kepada siapa yang dah lengkap 2 dos vaksin, saya buka ruang komen. Mungkin ada di antara anda yang pernah mengalami simptom ataupun mengalami masalah yang kritikal ataupun kritikal sampai sekarang, ataupun ada masalah sampingan akibat 2 dos tersebut. Anda boleh muncul, okey, jangan hanya sembang-sembang saja, dan luahkan perasaan anda di ruang komen apa yang terjadi pada diri anda selepas lengkap 2 dos. Okey, dan juga komen-komen dari mereka yang lengkap 2 dos tetapi tiada kesan sampingan. Okey. Sebab saya cakap dulu, okey, golongan anti vaksin ni, yang pertama, orang yang dia bukan anti vaksin, dia tak ambil vaksin tapi dia bukan anti vaksin. Ini mungkin golongan-golongan yang tidak yakin dan rasanya tak perlu ada vaksin untuk rentas negeri, masuk pasar raya, masuk sini dan sebagainya. Jadi dia duduk di rumah dia tak perlu apa-apa urusan. Tapi dia bukan anti vaksin. Dia cakap, okey, ambil vaksin sebab saya dah tua, saya ada kesan sampingan, jadi saya tak ambil vaksin. Tapi anda yang muda, sihat, ambil vaksin. Itu golongan bukan anti vaksin tapi dia tak ambil vaksin. Jadi ini kita tak boleh nak pertikaikan hak dia. Okey. Tapi ada juga yang ambil 2 dos lengkap ni, dia dah tentunya pro vaksin, okey. Tetapi dia tiba-tiba berubah menjadi anti vaksin, mungkin kerana kesan sampingan yang ada pada diri dia dan berkekalan hingga sekarang. Okey, tapi dalam borang dah tulis dah tiada apa-apa papasan ataupun di luar tanggungjawab KKM dan kerajaan jika berlaku kesan sampingan. Dalam borang tu ada kan, anda sanggup menjadi, orang kata, tikus makmal. Ini orang cakap, saya sampaikan aja. Okey. Dan anda terus berubah menjadi anti vaksin. Dan sekarang ni mungkin ada di antara anda yang tak ada kesan-kesan sampingan, tapi alamak, ada dos ketiga pula, macam mana ni? Okey, nak ambil ke tidak, nak ambil ke tidak, kan nanti jadi apa-apa kat aku. Okey, siapa nak tanggung? Borang pun sama je, tiada apa-apa tuntutan ganti rugi ke, tuntutan apa ke, KKM tak bertanggungjawab. Itu borang juga sama dengan, cuma vaksinnya tambah yang dos ketiga ni, maka dia pun akan jadi berubah. Alamak, apa nak jadi dah, dia jadi anti vaksin pula. Okey, ataupun dia punya saudara mara yang ambil vaksin mengalami kesan sampingan yang teruk. Okey, ruang komen ada, munculkan diri. Kalau boleh siap dengan nama penuh, nombor IC, nombor telefon supaya senang. Beranikan dalam diri kan, itu hak anda untuk bersuara. Okey, nampak kat situ. Jadi sekarang ni, okey, kita cerita pasal dos ketiga ni, dos penggalaan ni macam ni. Okey, jika saya dipahamkan, jika anda sebelum ni lengkap 2 dos, iaitu AstraZeneca dan juga Sinovac, maka anda perlu ambil dos penggalak, dos yang ketiga. Dan adakah dos yang ketiga ni adalah Pfizer? Tak silap macam tu lah. Kalau tapi tak apa. Kalau saya silap, ini sebagai satu perkongsian saja. Anda boleh bantu saya di ruang komen. Jadi kat sini ada, saya dengar pertanyaan saya dan saya ingin sampaikan, saya ingin kongsikan. Ada yang menyatakan kalau untuk pergi umrah dan haji perlu ambil dos Sinovac. Okey. Tapi ada juga saya tanya kawan tadi, kalau dia pakai Pfizer, ambil Pfizer, boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Janji 2 dos. Okey. Mana betul tak betul saya tak tahu. Okey, tolong betulkan di ruang komen. Malu bertanya sesat jalan. Okey. Jadi bagaimana pula dengan yang tidak mengambil Pfizer? Dengar cerita kalau akan datang nak masuk ke negara China, tak boleh kecuali ada Pfizer 2 dos. Nampak? Kalau Sinovac 2 dos tak boleh masuk China. Betul? Betul ke tak betul ni? Saya pun tak tahu, saya dengar. Jadi saya sampaikan ataupun saya minta bantuan daripada anda yang sudi like, subscribe, komen dan sebagainya, yang follow saya lah konon. Ada follower ke ni? Terima kasih. Terima kasih yang amat sangat. Jadi dekat sini kita tengoklah apa terjadi seterusnya lepas ni. Dan kat sini saya perlukan, kalau dulu KJ dengan beraninya menyatakan bahawa dia akan menyusahkan golongan anti vaksin ni, kan? Okey. Dan sekarang ni cubalah minta lepas ni KJ tampil alasan yang lebih kukuh, reason, dan kenapa perlukan dos penggalak ni. Mula-mula dia tak adalah kata macam wajib untuk vaksinasi penuh. Tapi sekarang ni macam wajib. Maknanya kalau tak ambil dos yang ketiga, maka anda punya MySejahtera akan jadi not fully vaccinated, unvaccinated, dan perlukan tak lengkap lah maksudnya. Okey. Jadi macam mana ni? Kalau Sinovac dan AstraZeneca dah ada dalam badan, okey, kemudian ada Pfizer pula macam tu. Okey, dia takut dia bergaduh kat dalam tu. Okey, tapi tak apalah. Kita serahkan je lah sebab dia orang lagi level tinggi kan. Okey. Dan saya ingin berkongsi sedikit video, okey, berkaitan dengan inilah, tengok je lah video seterusnya ni kan di Parlimen, okey, yang mana
dengan cerita menteri ada yang tak ambil vaksin. Okey. Jadi ada ke? Okey, yang kita risaukan, okey, ada kan, tetapi boleh sembunyikan ataupun di-adjust benda tu dekat MySejahtera dekat apa semua. Macam-macam lah andaian-andaian yang keluar. Dia perkara-perkara pelik berlaku di Malaysia mutakhir ini. Peliknya dulu ahli parlimen tak boleh masuk parlimen. Peliknya masa darurat penjangkitan tu paling tinggi sampai 24,000, mati sampai beribu-ribu, beratus satu hari, kemuncak sampai 360 satu hari. Sekarang nak berlaku pilihan raya di Melaka lagi pelik. Melaka tahap 4. Restoran penuh, mall penuh, kenduri kahwin boleh buat, kuliah boleh buat. Ceramah tak boleh, berkempen tak boleh, rumah-rumah tak boleh. Jadi Malaysia ni menjadi negara yang pelik dalam dunia, undang-undang yang berubah ikut nafsu pemerintah, bukan peraturan-peraturan lagi. Kita tak faham Menteri Kesihatan Umum. Begitu juga vaksin. Ada menteri tak vaksin, dia kata dia tak perlu, kerana dia ada imun. Kalau begitu, 2 juta lebih yang dijangkiti itu sebenarnya tak perlu vaksin. Jadi dasar vaksin pun bercelaru, dasar MCO bercelaru. Setuju tak dengan saya? Negara Malaysia negara kelang kabut sekarang ini. Bahawa MySejahtera itu ada pun ada sekali tu kecoh. Okey. MySejahtera punya sistem ada masalah. Saya dengar di radio Sinar masa saya dengar memandu tu. MySejahtera memohon maaf kerana terdapatnya kesilapan teknik yang mana mereka-mereka yang sepatutnya tidak tidak perlu dikuarantin, tapi tiba-tiba dapat arahan supaya kuarantin. Okey. Dan bab kuarantin ni pun saya pun agak terkesan jugalah sebabnya apa? Kadang-kadang ada orang tegur, aku dah 2 vaksin ni, dah lengkap 2 dos. Okey. Tak apalah, dos ketiga belum diwajibkan lagi ataupun ada tempohnya sampai sebelum Februari. Maksudnya, aku dah lengkap 2 dos, tapi tiba-tiba dapat arahan kuarantin di rumah kerana kontak rapat. So, apa yang hebatnya, apa yang bestnya, apa yang bagusnya, apa yang punya manfaatnya lah lengkap 2 dos ni? Seolah-olah macam dia pening. Nampak kat situ. Apa kelebihan 2 dos ni? Okey. Nampak kat situ. So tolong bantu saya, tolong jawab. Saya sebenarnya pun pening juga bab benda macam ni kan. Okey, sebab terdapat juga kes-kes yang mana pelanggan-pelanggan saya dah janji nak datang ni, nak pasang. Ini bukan sikit punya duit tau, kadang-kadang ribu-ribu ni kan. Kita pening ni. Kan berapa tahun kita ni menghadapi masalah perniagaan yang semakin tutup, ada yang melingkup ni kan. Baru nak up balik, tiba-tiba customer kata tak boleh. Kan, tak boleh datang kerana kontak rapat. Saya tanya dah lengkap 2 dos dah. Okey. Tapi itu belum lagi kawan-kawan saya yang kalau kita perasan dari hari ke hari, kalau dulu kita anggap, kita jadikan orang kata vaksin ini ataupun virus ini sebagai satu bahan gurauan. Ada seorang ni lorong sini dia kena vaksin, dah meninggal, kita jadikan dia sebagai bahan gurauan ataupun penipuan. Tapi sekarang kita terperasan orang-orang yang rapat dengan kita, sampai ada yang kata tak ada mustahilnya setiap orang akan mengalami ataupun menerima ataupun positif COVID-19 ini. Tengok kan, perasan tak tiba-tiba kawan kita apa semua kan, okey, aku positif, makin lama positif kan. Sebelum ni kita dengar ura-ura macam itunya kan, berita-berita palsu. Tapi sekarang ni tengok, orang yang rapat-rapat dalam grup WhatsApp apa semua, seorang demi seorang positif. Dan saya paling suka kalau bukan paling suka, saya paling agresif apabila kawan dalam satu grup WhatsApp ke, kawan saya kenal ke apa tu, saya positif, saya akan PM tepi. PM tepi saya tanya apa? Lengkap 2 dos? Lengkap 2 dos tapi positif. Tapi positifnya macam mana? Positif yang memang sama macam yang lain. Hilang diri rasa, apa sakit-sakit apa semualah tapi tak pastilah kan, mungkin akibat ataupun kerana dah lengkap 2 dos, mungkin dia tak stroke mereka-mereka yang positif berbanding mereka yang positif tanpa vaksin. Okey, nampak kat situ. Tapi ada juga yang golongan belum vaksin, sama ada dia anti vaksin ataupun dia belum bersedia untuk vaksin. Okey, langsung sihat walafiat kan, siap boleh orang kata ke sana ke sini kan, salam sana salam sini. Saya pun rasa macam nekat lah kan. Tapi tu belum cerita lagi bab masjid. Perlawanan bola sepak bukan main lagi. Tak ada masalah, boleh rapat-rapat, boleh terjoget-joget kan.
Lepas tu yang apa tu, aspirasi 100 hari. Jangan cerita kena saman. Alah, berapa sen sangat lah. Celah gigi je korang bayar saman tu penganjur tu. Nampak kat situ. Okey. Dan sekarang ni apa ni, yang bab solat tak boleh pula kan. Masih lagi itu kelakar tu, ada yang satu family rentas negeri, lengkap 2 dos, tapi bila tumpang solat di masjid ke surau, dia jarak-jarak. Padahal satu rumah tu ada kan. Jadi dah terbiasa benda ni kan. Aduh, betul belum cerita yang pakai mask dekat keliling ni. Kita tengoklah pakai mask. Lepas tu saya cakap dekat dagu. Pakai mask tu apa, standby. Nampak polis ke, nampak pengetuk, tutup kan. Untuk elak saman, bukan untuk mencegah. So, lepas tu naik beratur kapal terbang, bukan main lagi. Ikut jarak. Masuk dalam kapal terbang kan, ada yang viral tu duduk rapat-rapat. So, apa benda semua ni? Serabut lah kan. Jadi sebenarnya kita memerlukan satu jawapan yang konkret, satu jawapan ataupun yang melembutkan hati, okey, menyejukkan hati netizen ini. Okey, bukan sekadar bagi arahan, bagi vaksin, bagi apa semua. Okey. Jadi buat satu press conference, sidang khabar yang mana boleh menyejukkan hati dan boleh memujuk mereka-mereka yang belum ambil vaksin ni untuk menerima vaksin, golongan-golongan anti vaksin ni. Okey, senang cerita macam inilah. Kalau contohlah sebagai seorang Perdana Menteri ni, Datuk Ismail ni, PM yang kita sayangi ni, yang cukup orang kata penampilannya sopan kan, nampak gitu kan. Okey, so buatlah satu kenyataan sidang khabar macam inilah kepada mereka yang belum vaksin atau anti vaksin ni. Memandangkan nampaknya kesan sampingan tidak ketara, tak ramai yang mati ataupun tak ramai yang teruk menghadapi masalah-masalah kesan sampingan yang kritikal. Okey, dan macam hampir tak ada langsung. So kita galakkan yang belum ambil vaksin ni, ambil vaksin. Kalau jadi apa-apa, kerajaan akan tanggung. Buatlah macam tu. Dah senang. Dah yakin sangat sebab ramai sekarang ni kan, golongan-golongan yang sudah vaksin ni, dia mau menceritakan aku okey je, aku okey. Kan, ramai yang okey. Ada beranak semua okey ambil vaksin. So kerajaan tawarkanlah yang anti vaksin ni, yang belum ambil vaksin ni, kalau berlaku apa-apa, pemasan 10,000 kan, kalau mati kerana vaksin. Kan, nampak kat situ. Ada berani ke? Okey. Tapi itulah, ini lagi pasal Taipusam, Christmas, Taipusam okey. Nampaknya dah mulalah. Okey. Pihak menteri apa tu? Menteri apalah ya. Saya politik ni jawatan-jawatan tak tahu sangat. Minta maaf siapa? Datuk Sarbanan. Tak apalah kan. Kalau boleh bantu saya betulkan yang tak berpuas hati kerana sambutan Hari Raya Taipusam ni macam tidak dibenarkan. Okey. Tapi ramai jugalah yang komen-komen apa semua, dia kata okey tak apalah benda ni. Entahlah kan. Kalau kita tak dapat sambut Taipusam pada tahun ini, rakyat Malaysia yang berbangsa Hindu, kaum India, mungkin lepas ni jangan terkejut. Raya pun sama, raya Chinese New Year apa semua tak boleh, apa semua. Tabah je lah. Okey. Sebab bila dah mati nanti pun bukan bersambut apa-apa pun kan. Hidup ini sementara, tuan-tuan dan puan. Hidup ini sementara. Okey, ini baru sikit je ujian. Kita tak boleh ke sana sebar, tak boleh bebas ke sana, tak boleh sebenarnya. Tapi dalam kubur nanti bukan tak boleh bebas, duduk diam dalam situ. Kan? Hanya amal ibadah. Amal-amal soleh, sedekah-sedekah, amal jariah, anak-anak soleh itu saja yang dapat membantu kita apabila kita berada di alam barzah nanti. Macam ke situ pula kan. Dakwah tak adalah. Dia kalau nak jadi buat dakwah ni, tak semestinya dia perlu ustaz, ulama apa dan sebagainya. Kita selit-selit sikit lah kan. Okey, berpesan kepada diri saya sendiri dan anda di luar sana. Sebab itu buat video ni dulu kan. Dia nak pergi merapu ni apa semua. Okey. Jadi macam itulah, tersilap kata terkasar bahasa, saya daripada hujung rambut saya sampai ke hujung kuku jari kaki saya memohon ampun dan maaf jika ada tersilap kata, terkasar bahasa dan sebagainya. Dan ruang komen saya buka, komen-komen yang membina amat saya hargai. Komen-komen yang maki hamun, yang cacat cela, yang mana maki hamun dan segala komen-komen yang negatif akan saya remove. Okey. Terima kasih ucapkan kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Pedih mata ni.